dan kita akan muzakkarah sarah bagi kita hikam itu sendiri. Kita akan muzakkarah, sebab untuk mengajar kita hikam ni dan untuk kita qudwah sebenarnya memerlukan seorang guru yang sampai. Tapi untuk kita hari ini kita jadikan sesi bacaan kita ni sebagai muzakkarah untuk kita ni memahami ibarat-ibarat kitab. Kerana kita hikam ni dia termasuk daripada tauhid sufi. Tauhid sufi ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita nak faham ilmu tasawuf ni, tauhid sufi ni mengikut akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini penting supaya dalam perjalanan kita menuju Allah SWT tu kita dapat sampai ke sini. Kerana apa? Kerana orang yang hati dia ni tak bersih dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, tidak ada makrifat untuk duduk dalam hati dia, maka orang tu tak akan sampai bila-bila. Ini sangat penting. Jadi dan juga sebagai kita kata pencetus untuk kita bangkitkan semangat kita untuk kita terus istiqamah dalam menuntut ilmu. Dan kita ni alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan pada sahabat-sahabat kita yang jadi penggerak kepada menghidupkan majlis ilmu ni. Allah Ta'ala saja membalas perjuangan sahabat-sahabat kita. Jadi sebagaimana kita di pondok-pondok, sebelum daripada kita baca kitab kita masuk ke perbahasan dia, kita akan baca kulit kitab ni untuk sebagai mukaddimah dia. Jadi kita akan baca bermula daripada inilah terjemah. Kita baca daripada kulit kitab. Kalau ada kitab nanti di sinilah maknanya kulit kitab dia. Faqala musannifu rahimakumullah ta'ala wa nafa'allahu wa iyyakum bi ulumihi wa ulumina fid daraini amin ya rabbal alamin. Inilah terjemah dan syarah kitab hikam yang bahasa Arab karangan Imam Tajuddin bin Athaillah As-Sakandari, diterjemahkan dia dengan bahasa Melayu. Jadi ni kitab syarah. Kalau matan kepada matan kitab hikam ni, pengarang dia, musannif dia Syekh Ibn Athaillah sendiri As-Sakandari. Adapun syarah dia ni dalam bahasa Arab oleh anak beliau, iaitu Imam Tajuddin. Dan yang menterjemahkan kitab syarah bahasa Arab ni ke dalam bahasa Melayu ni, diterjemahkan dia dengan bahasa Melayu ni oleh setengah daripada ulama salihin, ulama-ulama yang saleh. Siapa dia ulama yang saleh ni? Dan kata dia, tiada hamba dapat akan ketentuan namanya. Asalnya dia tak tahu, tak ada bukti yang bersurat. Kalau nak ambil dalil tu, tak ada catatan daripada dalil. Siapa sebenarnya yang menterjemahkan syarah kitab hikam? Tak ada sana Ustaz. Semua ni main jalan jazbah je. Ni asalnya. Dengan nas tak ada dengan nas. Tetapi telah dikhabarkan hamba oleh ba'da thiqat, setengah daripada orang yang thiqah, orang yang terpercaya. Maknanya orang terpercaya ni orang yang saleh, orang yang beramal dengan ilmu dia, bukan orang fasik. Sebab orang fasik tak thiqah. Jadi dia mendengar, dapat khabar daripada setengah daripada orang-orang thiqah terpercaya ni, bahawa yang menterjemahkan kitab ini, khabar dia ialah Maulana al-Alamah, junjungan kami ni Alamah Himam, orang yang alim besar, yang tersangat alim, al-arif, yang kenal Allah Ta'ala dengan mata batin dia. Yang kenal Allah Ta'ala dengan mata batin dia. Bi maulah al-malikul alam, raja segala makhluk. Salihul amil, mana orang yang salihul amal, orang yang soleh lagi dia tu beramal dengan ilmu dia. Dia bukan semata-mata soleh, tapi dia beramal dengan ilmu dia. Ni orang yang soleh ni. Al-wali, wasil, seorang yang wali Allah. Wali ni asalnya orang yang dijaga oleh Allah Ta'ala.
Orang yang di dalam wilayah kekuasaan Allah Ta'ala. Apa dia? Allah Ta'ala yang pimpin dia, Allah Ta'ala yang jaga dia. Yang wasi yang sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai-sampai ni Allah Ta'ala yang tarik dia. Sama ada dengan jalan salik ataupun dengan jalan jazbah. Ditarik oleh Allah Ta'ala ataupun dia naik bertangga daripada bawah naik ke atas. Ataupun tengah-tengah beramal Allah Ta'ala yang tarik dia. Macam syekh kita. Sampai. Lepas sampai kena turun balik ke bawah. Itu dia. Yang mempunyai maqamat yang aliyah. Maqamat yang aliyah ni yang mempunyai darjat pangkat yang tinggi. Makna dia apa yang tinggi tu? Nafsu mutmainnah ke atas. Nafsu mutmainnah ke atas. Mana kalau bawah pada mutmainnah tu, ni orang tak panggil makan aliyah ni. Kita ni makan bawah sekali. Kerana apa? Kerana syarat nak masuk syurga tu sekurang-kurangnya dia duduk di makam mutmainnah. Siapa makam mutmainnah? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang orang yang beriman. Waw kat situ bukan waw ataf tapi waw ma'ah, serta beramal soleh. Tauhid sufi tapi kita kena faham. Tauhid sufi bukan ibadah. Bukan ibadah. Tapi tauhid sufi ialah melazimi ibadah. Anda faham tu? Sebab tu kita akan bahas sikit pada matan dia pertama. Kalau hikmah yang pertama tu. Orang bergantung dengan ibadah. Bergantung dengan amal. Dan karamat yang masyhur, karamat yang masyhurat saniyah, dan yang memiliki karamah. Karamah ni perkara yang mencari adat. Orang-orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Apabila dia ada pada dia zahir perkara yang mencari adat, itu dipanggil karamah. Makna ingat orang yang soleh, orang yang bertakwa, bila berhimpun ada pada dia perkara mencari adat, maka itu dinamakan karamah. Kalau kita kata dia ni tidak beriman, tidak bertakwa, bukan soleh, dia boleh terbang pada atas udara, jalan atas air, itu bukan karamah. Itu istidros. Tokca Buddha kan, Sami Hindu. Hebat belaka tu. Jalan atas api lagi. Tapi itu istidros. Nak munahkan lagi dia. Nak menjadikan dia ni lebih jauh daripada Allah Ta'ala. Lebih tak kenal Allah Ta'ala lagi. Lebih sesat lagi. Itu dia. Thaniyah ni pula, maknanya karamah yang masyhur, yang seni-seni. Yang seni-seni halus di sini bukan karamah yang jenis terbang atau udara. Kapal terbang boleh terbang kita kata. Burung boleh terbang, bukan berjalan atas air. Yang seni di sini apa dia? Istiqamah di atas sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang seni. Sebab sunnah dapat istiqamah di atas sunnah Nabi ni, dia lebih besar daripada 1000 karamah. Sebab bagi para aulia ni, karamah boleh terbang atas air apa semua tu, itu adalah sampah bagi mereka, kubahan. Tapi sebenarnya nak apa dia? Istiqamah di atas sunnah Nabi. Kita dapat mengaji istiqamah ni karamah. Karamah. Guru kita kan, bila dia mengajar kan, sampai ke mati dia mengajar. Sakit tu dia minta kitab lagi, suruh anak murid baca di hospital. Mengajar juga. Guru kita ni. Dah ada anak-anak murid dia pun yang istiqamah mengaji. Sampai dia naik kepada makam, dapat makam istiqamah. Mana dia dapat karamah? Dia tak sedar. Dan ni termasuk tasawuf yang kita nak mengaji ni, nak buka muka syafah, hak masuk pada batin kita. Apa yang Allah Ta'ala buka? Kita beramal di tempat mana? Gurur atau tidak? Kita beramal sebagai hamba Allah atau tidak? Ini benar atau tidak? Ini tipu daya atau tidak? Melalui ilmu tasawuf muka syafah ni kita dapat kenal. Baru boleh kita cek diri kita. Jangan cek orang. Cek kita diri. Cek kita sendiri. Tu makna dia karamah tsaniyah. Karamah yang kita kata seni. Tu nak dapat istiqamah. Kan sebagaimana hadis Nabi yang selalu kita cerita dalam kuliah kita, Siti Aisyah ketika dia membelai rambut Rasulullah, maka dia lihat pada rambut Rasulullah tu ada beberapa uban.
Kata Sayyidatina Aisyah, "Ya Rasulullah, kamu ni dah tua." Kata Rasulullah, "Aku tak tua, tapi uban ni tumbuh kerana apa? Kerana perintah Allah dalam surah Hud dan rakan-rakan surah Hud tu. Perintah apa dia? Fastaqim ala umirtu." Perintah kepada istiqamah, dan mu kena tetap di atas segala perintah urusan aku ni. Ni berat. Sampai berubah rambut Nabi sebab perintah istiqamah. Kita hari ni tak ambil berat dengan istiqamah. Sedangkan orang tak istiqamah dalam tauhid sufi kita, orang yang telah dijatuhkan hemah dia oleh Allah SWT. Oh, malu kita dengar. Makna kita jatuh di sisi orang lain. Covid ni masalah. Kita jatuh. Waktu satu benda rugi sangat. Tak pasal-pasal martabat kita yang dulunya tinggi, Allah Ta'ala jatuhkan kita. Sama perbahasan dengan makan tajrid. Allah Ta'ala letak kita di suatu tempat hak dia nak, kena dengan tempat kita, tempat hak dia nak, yang mana kita boleh buat amal ibadat, dia bagi rezeki pada kita, khusus untuk kita buat amal ibadat. Tiba-tiba kita ni nak berpindah sebab nampak nak kepada dunia. Nampak? Nak dapat gaji yang besar lagi, tukar kerja. Sedangkan kita tak baca pada kerjaan tu, kerana nafsu ke kerana Allah Ta'ala. Bermakna apa? Ketika kita nak kerja tu, sedangkan kerja kita ni makan cukup, anak isteri cukup, amal ibadat boleh, hantar ngaji, sekolah jauh, semua boleh. Tapi kita nak lebih lagi. Yang mana kerana nak lebih tu untuk apa? Untuk apa? Timbul untuk nak beli kereta mewah. Tu kerana nafsu lah. Nampak tak? Ketika tu tidak sayang dia mau berpindah pada pekerjaan tu, kerana dia mari daripada nafsu. Nampak? Makan tajrid ni bahas sampai ke situ. Orang yang mengkhususkan diri dia untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Tapi dia ada 3 perbahasan kan. Tajrid zahir saja, tajrid batin, tajrid zahir dan batin. Nanti kita akan masuk kepada kalam hikmah yang kedua yang tu. Itu dia. Yang dima'rufkan, yang dikenal atau tersohor dengan gelarannya Tok Pula Mani. Ni. Gelaran dia, penterjemah ni Tok Pula Mani. Dia ada satu cerita. Tok Pula Mani ni, mana dia ni jalur tarekat sanak dia Sazuliyah. Dah. Sazuliyah sama je. Lepas tu Syekh Ibn Athaillah Sekandari ni, dia sanak ataupun jalur yang ketiga daripada tarekat Sazuliyah. Kita selalu baca kitab Syekh Daud Al-Fatani. Kitab Miyatul Musalli tu kan, dah banyak kitab karang. Yang tu pun dia punya sanak dia, tarekat dia ialah tarekat Sazaliyah. Tu Syekh Daud tu. Dia ada satu cerita, Syekh Daud ni dia pernah nak terjemahkan kitab Sarah ni ke dalam bahasa Melayu. Tapi sebelum dia terjemah tu dia dapat mimpi. Ni kita dapat daripada anak-anak murid dia bersambung lah. Dia dapat mimpi bahawa Syekh Ibn Athaillah nak jumpa dia. Syekh Ibn Athaillah kata apa? Mu jangan terjemah kitab ni. Kerana apa? Kerana akan datang nanti ada yang akan menterjemahkan bahasa Melayu. Dan orang tu digelarkan dia Tok Pula Mani. Jadi dia tinggal untuk terjemah kitab. Dia alim boleh terjemah bila masa. Tapi dia tinggal untuk Tok Pula Mani. Tarekatnya sama. Ni dia antara kita kata tanda-tanda kewalian dia lah. Allah Ta'ala buka melalui mimpi. Sebab mimpi tu 1/46 daripada tanda andung buah. Benda tu mari daripada mulut wali-wali. Tu kalau kita dah Allah. Pada ahli Terengganu, ahli negeri Terengganu. Ni orang Terengganu so ni. Dia ni sebenarnya lahir di Baghdad. Dia sebenarnya Tok Pula Mani ni dia lahir di Baghdad. Tapi dia ni mastautin. Tu dia. Dia mastautin di Terengganu. Siapa nama dia sebenarnya? Nama dia Syekh Abdul Malik bin Syekh Abdullah bin Syekh Syarif. Tu nama dia.
Syekh Abdul Malik bin Syekh Abdullah bin Syekh Syarif. Itu nama dia. Tulisan spek mata anak kadang-kadang tak nampak. Afadallahu ta'ala alaihim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahi ke atas mereka tu sahaibar rahmah wa ridwan. Akan apa dia? Akan awang yang menaungi, awan rahmat dan waridwan dan redha Allah kepada mereka. Wa amaddana bi barakatihim. Tu dia. Wa amdana, dan Allah Ta'ala ni wa amdana, Allah Ta'ala ni melimpahkan juga dia ni dengan barakatnya, wa nafatihim, dan Allah Ta'ala buka kepada mereka itu. Ni Saidi ni, Saidil zaman, mana penghulu zaman, zaman itu. Amin ya rabbal alamin. Doa lah tu. Kita masuk sikit lagi di antara bait sebelum masuk kepada perbahasan dia. Dan pertama sekali kalau kita sebelum masuk kepada perbahasan, kita kena faham di antara pesanan guru-guru tarekah kita, dia sebut ilmu tasawuf, ilmu tarekah ni satu ilmu yang sanak dia kita kena jaga. Ini ilmu pusaka yang wajib kita jaga ibarat dia tu. Supaya apa? Supaya tak lari daripada guru-guru yang sampai dan mengikut akidah ahli sunnah wal jamaah. Balik kena jaga. Ini termasuk yang kita kena jaga. Sebab zaman hari ni orang tak jaga benda ni. Akhirnya dia baca mengikut yang dia faham. Ilmu ni bukan yang ikut kita faham. Tetapi kepahaman tu yang kita ambil daripada ulama-ulama kita, yang mana dia faham, yang faham dia ambil daripada Rasulullah. Sebab tasawuf ni bukan rekaan ulama. Tasawuf ni ambil daripada Al-Quran dan hadis. Dan dibuka pula oleh ulama kita melalui apa dia? Melalui asalnya ilmu ni fis sudur. Dalam dada ulama-ulama yang wasil yang sampai. Tetapi oleh kerana wafat banyaknya ulama ni, akhirnya ilmu dia dipindah kepada fil kutub. Pindah pada kitab. Sebab bimbang ilmu ni hilang kan. Bila sampai kepada orang yang tidak beramal. Sebab ilmu tasawuf bukan ilmu duk di kitab. Ilmu tasawuf bukan duk di kitab. Dia ni ilmu amal. Dia ni qudwah, kena ikut guru. Tarbiyah daripada guru yang dipimpin oleh Allah. Asalnya ilmu tasawuf. Kita baca saja tu sebab kata sebenarnya anak tak mengajar ni, kita nak muzakarah saja. Tak layak nak mengajar sebenarnya. Kita sebut di situ. Jadi ini sangat penting. Sebab apa? Sebab kalaulah kita kata orang tu boleh beli kitab, kemudian dia baca, dia faham sendiri. Ketika tu bawa kepada mana? Sesat lagi menyesatkan. Kadang-kadang nak faham ilmu tasawuf dalam kitab hikam ni, dia memerlukan kita kemah dalam ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain kena kemah pertama. Lebih penting sekali apa dia? Tauhid kita tu kena kemas. Sebab apa? Sebab perbahasan dia ni, kalau kita silap faham, pergi pada Qadariyah, pergi pada Jabariyah, pergi pada Mu'tazilah, bahaya. Boleh bawa pada etis sekalipun. Kalau kita tak faham, letak tak kena pada tempat dia. Contohnya makan tajrid. Nak cakap macam mana? Meninggalkan usaha ikhtiar. Macam mana nak bahas tu? Kalau kita baca sendiri. Nampak tak? Bawa pada apa? Ini Jabariyah ni. Meninggal usaha ikhtiar semata-mata buat amal ibadat. Dah Allah Ta'ala letak saya buat amal ibadat. Tak ada Allah Ta'ala. Sudah. Dah Allah Ta'ala letak saya tak solat. Tak solat lah saya. Sudah. Apa jadi ketika tu? Sekiranya dia menafikan kewajipan solat, jatuh kafir dia. Dia tak menafikan, tak kafir lagi. Fasik lagi muktadih bahawa hukum dia. Dosa besar. Tapi dalam ni banyaklah kalam-kalam yang boleh bawa ke Jabariyah. Macam mana nak hurai tempat-tempat Jabariyah tu kalau kita tak mengaji bersanad ke guru? Mengajar sendiri-sendiri, baca faham sendiri. Jangan buat alim. Tak
pasang akidah kita. Ni penting Ni penekanan daripada guru kita. Bukan ana. Siapa yang mengaji? Di pondok ana kitab hikam ni jadi mata pelajaran yang wajib. Semua pondok dia kata begitu. Tapi dia Tok Guru ana, Mula Haji Abdullah bin Haji Abdul Rahman ni, bila dia buka kitab hikam ni, dia paling suka cerita Ibrahim bin Adham. Tu dia paling suka. Dia paling suka cerita kisah Ibrahim bin Adham. Bila dia buka kitab hikam ni, ustaz daripada pondok-pondok lain, budak-budak pondok lain, orang kampung, pakak datang ke masjid kita orang. Di pondok Lubuk Tapah tu. Dulu mula-mula budak pondok saja. Tapi bila dah meluas, akhirnya penuh masjid. Akhirnya sampai ke tangga masjid tu, penuh orang mengaji. Termasuklah pada anda dapat cerita Ustaz Faiz tu. PU Faiz tu. Pernah datang dengar kuliah kitab hikam ni daripada Tok Guru ana. Sebab dia mencari masa tu sebelum dia jumpa Pak Sumit gunung. Dia berguru tu. Tapi masa dia mencari tu dia masuk orang mengaji. Tak tahulah zaman tu ana tak kenal lagi dia tu. Dia pun muda daripada ana kan. Dia muda lagi. Jadi kita kena ingat, kena kemah. Pertama sekali syariat tu. Syariat tu hukum hakam. Mesti betul benar di atas apa dia? Petunjuk syarak. Iaitu yang keluar daripada lisan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita faham itlaq lisan. Tapi murad dia yang dikehendaki daripada lisan tu apa dia? Perbuatan Rasulullah, takririyah Rasulullah. 3 tu. Ni Wahabi gagal faham ni. Bab mana takririyah tu? Dia tak faham. Mana diam Nabi tanda menyetujui atas perbuatan sahabat. Mana-mana yang Nabi diam setuju atas perbuatan sahabat, itu juga boleh dijadikan hukum. Bermakna tu termasuk sunnah. Termasuk sunnah. Siapa lagi termasuk sunnah Nabi? Sunnah ni bukan Al-Quran dan hadis saja. Ingat sunnah bukan Al-Quran dan hadis saja. Ijma' ulama sunnah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sunnah. Sebab ni Nabi kata apa? Ikutilah sahabatku yang 2 ini. Kita ikut 2 ni sunnah lah. Perintah Nabi. Dan Nabi kata apa lagi yang sunnah lagi? Para sahabat yang 4 khalifah ikut. Maknanya Pak Nabi tambah lagi pula dah. Sahabat aku seperti bintang pula dah. Adalah riwayah kita boleh ikut. Riwayah ni nampak hadis lah. Kita boleh ikut. Ustaz, atar-atar sahabat tu boleh pakai ya? Boleh pakai. Yang mana riwayah? Riwayah ni makna dia bersambung dengan Rasulullah SAW. Bukanlah rekaan dia terlepas dengan Nabi. Bukan. Kalau marfu' lain diangkat. Perkataan para sahabat yang diangkat. Diangkat buat dalil sebagai hadis. Kerana apa? Kerana Nabi dengar pada masa tu. Maka terangkat standard dia. Sebagaimana awaludin ma'rifatullah. Tu kalam Sayyidina Ali. Dia cakap depan Rasulullah. Bermakna tu boleh kita pakai. Sebab itulah kitab lama menyebut awaludin ma'rifatullah tu sebagai hadis. Memang dia hadis, tapi hadis marfu'. Itu dia. Faham tak? Bukan perkataan Rasulullah. Hadis keluar daripada di depan Rasulullah. Gitu. Maka dia diangkat kalam dia tu. Boleh kita buat dalil. Tu. Ulama dulu sebut hadis tu, orang lain tu sibuk Wahabi, sibuklah. Tak? Wahabi ni lebih ekstrim daripada Wahabi sebenar hari ni. Buya Hamka tu sendiri, kan? Dia kan kaum muda kan, Wahabi kan. Tapi ketika ditanya dia, siapakah ahli sunnah wal jemaah? Dia sebut siapa? Mereka yang mengikuti Abul Hasan Asy'ari dan Maturidiyah. Dia sendiri cakap macam tu. Kemudian 3 tahun lepas tu, puak Wahabi tanya dia lagi, tak puas hati. Takut kali ni dia berubah, bertukar fikiran. Tiba-tiba dia jawab apa? Saya tegaskan, ahli sunnah wal jemaah ialah yang mengikuti Imam Abu Hasan Asy'ari dan juga Imam Maturidiyah. Kerana apa? Kerana yang mengikuti mereka semua ulama-ulama besar, dan mana kita pakai sana hadis dia. Termasuk Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani. Anda tolak macam mana? Anda nak tolak macam mana? Kalau tolak Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani, orang Wahabi tak ada hadis untuk pakai. Nak pakai mana dia? Semua perawi hadis dalam Bukhari itu adalah hampir 100% orang ahli sunnah wal jemaah yang akidah Imam Abu Hasan Asy'ari. Nak macam mana? Nak tolak macam mana? Mutak pakai hadis lah. Dah ni puak bid'ah belaka. Tapi dia belaka. Tu masalah Wahabi ni puak ekstrim.
tak sedar diri. Masalah. Nyusuh korang. Tu keduanya kita kata tu syariat. Kedua tarekah. Tarekah ni kalau kita makna umum dia satu kelompok. Satu kelompok kita kata yang beramal dengan ilmu tasawuf. Tu asalnya. Tetapi tarekah yang kita nak maksudkan di sini ialah jalan. Jalan kita beramal dengan hukum-hukum. Jalan untuk kita beramal dengan hukum-hukum. Dan kalau kita masih belum beramal dengan apa kita kata disuruh oleh Allah Ta'ala, dan kita masih lagi belum beramal dengan apa yang diperintahkan untuk tinggal, maka orang ni belum bertarekah. Itu sebenarnya tarekah. Jalan hati dia ni berjalan betul benar untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Dengan makna apa? Dengan makna dia beramal mengikut apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Tinggal yang dilarang, ikut apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Nabi kita suruh. Selagi mana dia tidak beramal, tidak taat, tidak tinggal pada maksiat, dia tu tidak dinamakan bertarekah. Dia baru mutasawwifun baru. Dia baru mengaji baru. Nampak tak? Dia baru mengaji. Orang betul-betul tarekah dia beramal dah. Dia duk salik mujahadah. Dia bukan sebatas muridin baru, bukan. Orang berkendak hati betul-betul pada Allah Ta'ala. Tapi comel dah lah. Comel dah. Tapi nak bagi faham ni dulu. Supaya kita dapat beza tu. Mudah-mudahan timbul semangat kita yang sungguh-sungguh. Tu dia. Tarekah. Ada setengah ulama letak tarekah hakikat makrifat. Ada setengah ulama tarekah makrifat hakikat. Yang penting kita kena faham makna dia saja. Beza tempat makrifat hakikat tu tak penting. Tahu yang penting tahu makna dia saja. Kalau hakikat ni pula dalam kitab matan, kita cek matan hikam, dia sebut fahamul asyai. Apa dia? Faham segala sesuatu. Mana hasil daripada syariat dan tarekah tu dia faham dan dia dapat rasa segala pembukaan Allah Ta'ala. Dan dia dapat rasa tentang apa dia? Af'alullah. Dia dapat rasa sifat Allah Ta'ala. Dia dapat rasa asma' Allah Ta'ala. Ni kita kata hakikat. Dia faham. Dia faham dia ni adalah tajalli daripada Allah Ta'ala. Dia faham takdir Allah Ta'ala kepada dia. Dia faham pengaturan Allah Ta'ala kepada dia. Takbir Allah Ta'ala kepada dia. Bukan Allah Ta'ala serang kehendak kita dengan kehendak dia. Bukan. Tetapi kita berjalan di dalam kehendak Allah Ta'ala. Kehendak kita tu sebenarnya di dalam kehendak Allah Ta'ala. Nampak di situ. Kita tak ada kehendak. Yang ada kehendak Allah Ta'ala. Ini kena faham. Tajalli. Ini tempat hakikat. Kita pernah baca Mahlul Sofi kan? Ini tempat kita. Lebih pada konsep at-tajalliyat tu. Sebab tu hikam ni dia boleh baca secara mubtadi', untuk awam, mula-mula, biasa. Dia boleh baca sebagai mutawasit, pertengahan. Dia boleh baca sebagai kata muntahi, hakikat. Boleh baca belakang. Ikutlah guru yang tu. Kalau guru tu sampai fanuk di mana, dia boleh buka lah pengalaman dia tu. Bila dia sampai, kita kata sampai kepada fanazak, dia buka fanazak. Tengok tu. Anak lahak buka tu. Nampak. Tapi kena faham ikut ahli sunnah wal jamaah. Kena faham betul. Tergelincir tu habis. Tak siapa sebenarnya. Duk bermain dengan tipu daya syaitan dan jin. Itu takut. Sebab tu pesan lagi ulama kita, jangan tergopoh-gapoh untuk kita beramal. Jangan gopoh-gapoh untuk beramal. Tetapi yang kita kena berlomba-lomba mula-mula dulu ialah ilmu dulu. Bila kita dapat ilmu, barulah kita beramal. Sebab apa? Amal dengan ilmu tu, itu termasuk tarekah yang betul-betul bersinar awal perjalanan dia, yang hujung dia akan bersinar juga. Kalau mula ni tak dengan ilmu, sibuk nak beramal saja, ngaji malah, mana awal dia tu gelap dah, zulmat dah. Maka akhir dia, kesudahan dia memang gelap gelita juga. Tak sampai kesudahan. Tu yang ulama kita pesan. Ini penting ni. Penting. Sebab tu kita sebut bukan tarekah, bukan sampai pada Allah Ta'ala
Bukan kita boleh makrifat dengan baca kitab ni, bukan. Makrifat tu anugerah daripada Allah Taala. Cuma ni untuk kita memahami perjalanan dia. Tapi hak sebenar-benar jalan mesti dengan apa dia? Kedua daripada guru. Tarbiyah, ikut guru. Guru yang sampai tu akan pimpin kita. Begitu. Jadi hikam ni pula, kalau kita terjemah, dia termasuk ilmu ataupun kita kata berhimpun pada dia ni ilmu hikmah. Apa dia hikmah? Kebijaksanaan. Ada di dalam kitab hikam ni ada kebijaksanaan. Dan setengah ulama lain pula terjemah ilmu yang kita letak tepat kena pada tempat dia. Betul. Bila beramal begini ni tempat dia. Bila beramal begitu tempat dia. Mesti kena dengan tempat dia. Terjemah dia kalau kita tengok dalam kitab ada banyak lagi terjemah dia ni. Mana apa kebijaksanaan kita meletakkan sesuatu pada tempat dia. Mana apa meletakkan sesuatu pada tempat dia. Jangan kita tu salah dalam meletak amal kita. Jangan salah dalam kita berjalan. Bila berjalan tak sampai kepada Ta'ala, tapi sampai kepada syaitan, sampai kepada jin. Berat. Banyak, betul tak? Ini memang berlaku. Nak pergi kepada Ta'ala tersekat, terhijab, berhenti di jin. Allah. Banyak. Sedih. Habis di situ. Lama-lama kita kan. Betul kan. Dan inilah kata dia yang patut mengajinya. Hak ni hak kita patut istiqamah mengaji. Ni. Ilmu tasawuf ni bercara tentang amal ni. Bukan bercara ilmu dan tasawuf ni, bercara ilmu tu amal supaya kita amal. Ilmu tasawuf, ilmu amal. Gitu. Sebab apa kita sebut kan? Sebab tauhid itu sendiri, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami sembah. Hanya engkau kami minta pertolongan. Ini tauhid ni. Hanya engkau tu. Kita betul ke hanya Allah? Takut capu aduk lagi kan? Capu aduk lagi. Nafsu ada lagi, diri kita ada lagi. Nampak tak? Kadang-kadang kita keliru kan? Sebab ada nafsu yang tersembunyi. Ada syahwat yang tersembunyi. Kita keliru. Aku kerana Allah Ta'ala. Kerana nafsu ni. Kita keliru. Bagaimana kita nak kenal nafsu-nafsu yang tersembunyi? Apa tipu daya dia? Dan bagaimana Allah Ta'ala buka pada kita tentang nafsu-nafsu. Nak kecoh kita ni. Ni penting. Tu. Kalau tak mengaji tak tahu. Atau tak ada Zoom. Kesian Dan umpama. Dan umpamanya. Umpama ilmu tasawuf ni. Kitab hikam dia ni. Umpama emas. Sudah diuji. Mana emas hak paling bernilai tu emas 10 ke? Emas karat 10 tu. Hak telah terbukti nilainya dan sudah diyakini. Emas ni. Ilmu ni, nilai ni telah diyakini. Sebab apa? Sebab ni bersambung dengan dalil-dalil daripada Rasulullah dan banyak dah dah sampai. Anak-anak murid dia sampai pun banyak dah. Mana ilmu yang dan diyakini dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan dalil dia. Tak payah bahas ke mana dah. Mana dia? Makalah macam tu kami tepat dah. Kami ni orang dah teruji habis dah. Telah diuji. Kata dia. Dan umpama pula. Dan kalau dia nak umpamakan lagi ni. Dia kata dengan buah-buahan. Dengan buahan. Isinya dan minyaknya dalam bijinya. Kalau umpama nak banding dengan buah-buahan, isi tu. Ilmu tasawuf dalam kitab hikam. Kalau banding dengan buah-buahan, isi dia tu. Kalau banding dengan kita kata minyak, biji dia tu. Minyak kelapa tu kan. Kan dia ada sabuk dia kan. Biji dalam tu. Minyak duduk dalam tu. Tu ni ilmu tasawuf ni. Dengan arti kata apa? Ilmu tasawuf ni ilmu isi dia. Hak lain tu furuk tu kulit-kulit dia.
Adakah ilmu kulit ni kita pandang remeh? Jedok, bukan. Nak sebut saja. Nak sebut saja. Haji balik. Tak ngaji banyak-banyak lah kat masjid. Tua-tua ni tak ngaji banyak-banyak. Dan umpama pula makanan dihidang. Nampak yang ni baru kita faham. Dan umpama pula makanannya dihidang. Ilmu tasawuf ni serupa makanan yang dihidang. Dan yang lain itu tudung sajinya. Baru betul, baru faham. Mana syariat tu? Kita mengaji fiqh, kita mengaji lain tu serupa tudung saji. Makna apa? Nak mengawal makanan hak dihidang tu supaya tak rosak. Maknanya jangan kata mengaji isi saja. Barang siapa mengaji ilmu hakikat saja, wa man tasawwafa bila tafaqquhi faqad tazandaqa. Barang siapa mengaji ilmu tasawuf, tapi dia ni tidak faqih, tidak mengaji ilmu fiqh, maka sesungguhnya kafir zindik dia. Apa kafir zindik? Etis, tak ada agama, tidak bersyariat. Maka syariat ni penting. Sebab dia balut isi ni, supaya sempurna isi kita ni. Tanpa syariat, kafir zindik orang tu. Bukan dia ni orang yang beragama. Kalau dia dakwa dia ni wali, sudah tak semayang, orang tak ada agama sebenarnya. Sesak mu ni. Orang yang tarekah, orang ngaji mutasawuf, orang ilmu hakikat, dialah mula-mula sekali beramal dengan syariat. Sebab apa? Sebab hukum hakam, walaupun dia bukan pandang hukum hakam tu, dia pandang Allah Ta'ala, tapi dia duduk di beberapa makam. Makan apa tu? Salah satunya makan khidmat. Makan khidmat. Khidmat tak ada upah pun tak apa. Kan? Depan tu dia sebut makan khidmat. Tak ada upah pun tak apa, tapi dia khidmat kepada Allah. Kerana apa? Kerana dia hamba kepada Allah. Allah Ta'ala yang apa dia? Yang menjadikan dia. Malah kita solat ni pun Allah Ta'ala yang tentukan kita solat. Bila? Sedia kala lagi. Mata kita Allah Ta'ala tentukan tengok tempat sujud. Tangan kita Allah Ta'ala tentukan untuk kita ikut sunnah betul-betul sujud dia. Semuanya Allah Ta'ala telah tentukan sedia kala lagi. Ketika tu kita ada ke tak lagi? Tak ada lagi kita. Allah Ta'ala tentukan kita ni solat pada hari ni, berhimpun ramai-ramai mengaji hari ni. Kita tak ada lagi dulu tu. Tapi dia maklum di ilmu Allah Ta'ala. Nampak tak? Allah berahnya kita. Tiba-tiba kita nak minta upah atas amalan kita. Allah tak ada adabnya. Amalanmu tu Allah Ta'ala bui membuat. Anugerah Allah Ta'ala. Mu nak minta upah dia. Boleh. Makam ikhlas lagi. Tapi rendah martabat dia di sisi Allah. Nampak? Nanti depan dia akan bahas. Ikan gitulah. Ngaji ikan. Nak bahas hakikat kita masuk mahal usaha sikit nanti. Ni mukadimah nanti kita akan masuk situ. Kerana apa dia kata? Kerana asbab, kena tambah asbab tu. Ialah asbab daripada ilmu ni, orang beramal dengan ilmu ni. Ialah asbab yang menyampai kepada Tuhan. Bukan amalmu yang menjadikanmu sampai pada Tuhan. Bukan ilmumu yang ada yang menyampai pada Tuhan. Tak, Allah Ta'ala yang pilihmu untuk sampai pada dia. Allah Ta'ala yang tarikmu. Allah Ta'ala yang campur musyahadah dalam hatimu. Cuma amal ni melazimi saja, menyertai saja. Atas sebab saja. Oleh kerana tu, walaupun orang tu dia beramal sikit, baru je dia masuk tarekah. Tapi Allah Ta'ala nak tarik dia, dia sapa dulu pada kita. Kita belah tahun. Duduk kaya gitu. Tak sapa-sapa. Sebab apa? Sebab gambar dia menyampai pada Allah Ta'ala. Allah yang pilih. Nampak tak? Allah berutungnya orang macam tu kan? Berutungnya dia. Macam mana tu pilih Allah Ta'ala? Tadbir Allah Ta'ala atas dia. Lagi besar pahalanya dan ni bukan kejinya tambah huruf go di situ kan, jadi baca kejinya. Lagi besar pahalanya dan gajinya. Upah dia besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang sebenar-benar sufi tidak memandang kepada pahala, tidak. Dia memandang kepada Allah. Sebab apa? Kerana amal yang dia buat tu sendiri hadiah daripada Allah. Kita tidak bersyukur di atas amal dan kita tidak gembira di atas amal kita boleh buat.
Kita gembira, kita bersyukur kepada Allah yang menghadiahkan kepada kita untuk boleh buat amal tu. Tu lah betul. Nak duduk di makam situ tu bukan makam cakap dengan mulut, itu lidah syariat. Nak adalah hati zaukiyah ni, rasa tu. Hak tu lah kita nak kecapainya. Nak capai dalam apa? Dalam bertarekah. Hak tu nak capai. Nak capai makrifat kepada Allah Ta'ala. Kenal Allah Ta'ala. Dipimpin oleh Allah Ta'ala. Dijaga oleh Allah Ta'ala. Tapi nak dapat cahaya makrifat mesti melalui cahaya malakut dulu. Tak lepas malakut tak sampai guna makrifat. Macam mana pula? Nanti kita akan masuk satu persatu. Waktu kata penting dari mengaji, biar betul mengikut ahli sunnah. Jangan kita ambil daripada sembarangan. Tidak ada asas. Dia tak mengaji pun. Sesak barat habis kita. Dan yang dapat ilmunya, dapat ilmu tasawuf ni, dan mengamalkan dia ilmu ini. Tu dia. Orang itulah sebenarnya yang dipujinya, puji Allah Ta'ala. Orang ni lah orang mendapat pujian daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala puji dia. Mu hamba aku. Tu dia. Dapat pujian. Mu hamba aku Tuhanmu. Tu dia. Siapa tu? Dah ada pengakuan tu. Ngaji, zikir, beramal. Allah Ta'ala puji dia. Mu hamba aku Tuhanmu. Siapa tu? Kemudian dia boleh pakai dengan sifat Mahmudah 10 tu. Tu sekurang-kurang sifat Mahmudah. Ada lagi dalam kitab lain sebut. Ada 60 sifat Mahmudah. 10 tu memadai dah lah. Mutmainah dah. Ada. Siapa dah dia tu? Syurga itulah kediaman yang kekal. Bagi orang yang telah mendapat pujian Allah Ta'ala, tidak syok lagi dia ni ikhlas kepada Allah Ta'ala. Tak ada syirik dah. Kalau musafah kepada anal haq, tak ada syirik dah lah. Tak ada syirik lah situ. Bawah pada tu, ada tipu daya lagi. Ada tipu daya lagi. Siapa situ macam syekh kita? Tak ada dah. Tak khabar ke diri. Tak khabar ke diri. Makna dia apa? Diri dia tu pun dia tak rasa ada. Ada tu pun dia tak berasa ada. Hak berasa adanya Allah Ta'ala saja. Nak kata apa tu? Pana ketika tu nak kata apa? Diri ada tu tak berasa ada. Ada sendiri pun tak berasa ada. Hak adanya Allah. Hak ni kalau tak kena perbahasan, bawa kepada apa? Ittihad, wahdatu wujud. Bawa situlah. Bersatu dengan Allah Ta'ala. Siapa lagi? Akulah Allah. Sudah. Jadi gitu pula. Sebab tu kita kena faham benda ni. Bila ada tuduhan yang mengatakan orang sufi ni sesat, sebenarnya yang menuduh tu hati dia ada penyakit. Sebab orang sufi ni dia ni orang berjalan nak jadi betul benar hamba yang ikhlas Allah Ta'ala. Nampak tak? Maka dia ni nak letakkan diri dia ni hamba kepada Allah Ta'ala. Dengan makna hamba bukan ibad, tapi ubud. Dengan makna ubudiyah. Benar-benar mukhlasin. Bukan semata-mata mukhlisin. Bukan dia ni ikhlas kerana nak syurga, takut neraka, bukan. Dia ni mukhlasin. Ubudiyah, aku ni hamba Allah Ta'ala. Hanya Allah aku nak. Tu. Ni tak ada syirik dah. Tiba-tiba orang nak lagu ni dituduh sesat. Mung tu sesat rasanya. Mung tu lagu mana dengan Allah Ta'ala tak tahu. Nampak tak? Ni pelik orang macam ni kan. Ada ke orang yang nak Allah Ta'ala sesat? Dia tu ada tenggelam anak su tak sesat pula. Nanti kena orang macam tu dia ada penyakit sebenarnya. Balasan dia apa? Syurga itulah tempat kediaman yang kekal. Layaklah bagi dia syurga. Layaklah. Tu pun bukan dia nak syurga lagi tu. Hak dia nak apa dia? Melihat zat Allah Ta'ala. Mana tu aku ni? Batu makam tak sama. Ibad, ubud tak sama. Muridin tak sama. Orang awam tak sama. Arif tak sama. Walaupun sama-sama mutmainah, arif atas lagi. Nampak fuqara pun tak sama.
dia ada makam-makam dia punya. Orang sapa belakang. Tapi rendah sikit pangkat dia pada orang Arabi billah. Ilmu ini pintunya dan jangan baca bijinya. Kalau siapa ada kitab nanti balik rumah jangan baca bijinya, bajinya. Baji dia. Panggil apa baji ni? Pengukuh dia. Jadi ilmu tasawuf ni pintu dia untuk sampai kepada Allah. Dan juga baji pengukuh kepada apa dia? Kepada perjalanan kita untuk sampai kepada Allah. Makna apa? Kena melalui ilmu tasawuf. Kerana apa? Kerana daripada hadis Nabi SAW. Tempat dia apa? Ilmu tasawuf dibina daripada mana? Dalil dia ihsan. Anta abudallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah wa innahu la yaraka. Ini tempat dia. Dua perbahasan di situ, muraqabah dan musyahadah. Pada tempat itu. Wallahu a'lam, kita berhenti sekat ni lah. Nanti kita akan masuk kepada perbahasan dia. Kita akan masuk pada kalam hikmah yang pertama. Min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur raja'i innal wujudiz zalal. Dia kita baca sikit sini. Setengah tanda atau bukti orang yang berjabat. Berjabat di sini orang bersandar, orang yang bergantung, orang yang berpegang teguh atas amal dia itu, kurang harap dia. Harapnya apa rojak? Rojak apa mana rojak? Dia harap serta dia buat. Itu panggil rojak. Dia harap nak syurga Ta'ala serta dia beramal lah untuk syurga Ta'ala. Dia harap nak kasyaf, dia mujahadah lah. Serta dia buat. Nampak tak? Serta dia buat. Itu orang panggil rojak. Tapi kalau dia nak syurga Allah Ta'ala, nak kasyaf, nak dibuka begini-begini, tapi dia tak buat, dia tak beramal. Itu orang panggil at-tamanni, angan-angan mak jeling. Angan-angan mak jeling. Ini makna rojak. Jadi tanda orang yang bukti, tanda-tanda ni bukti, orang yang berjabat, bergantung, berpegang teguh atas amal dia sendiri tu kurang rojak dia, kurang harap dia, jatuh hema dia, lemah dalam nak beramal kepada Allah Ta'ala. Amal di sini dalam matan dia, dalam bahasa Arab, amal bil jawarih. Amal dengan anggota zahir kita. Makna apa dia? Bak solat kita, bak puasa kita. Amal terbahagi pada mana kita kena buat. Amal matlub, hak dituntut. Amal mamdud. Ada hak arang tak panggil amal lah. Hak sunat-sunat dengan zikir apa semua tu. Tu semua amal. Ada amal zahir, ada amal yang batin. Amal ni tak kala diperolehi kesalahan, yakni kurang harapnya tak kala maksiat. Bila dia jatuh daripada maksiat, kuranglah rojak dia kepada Ta'ala. Makna apa? Kurang usaha dia, kurang buat amal ibadat dia untuk sampai kepada Allah. Kerana apa? Kerana hak dia nak tu tak dapat. Jatuh dalam maksiat, Allah Ta'ala ni neraka lah kepada aku ni macam mana lah. Nampak tak? Kurang harap kepada Allah. Kita bukan bermakna kalam ni, musannaf ni suruh kita tinggal amal, bukan. Amal tu wajib kita buat. Yang matlub, yang wajib lah. Yang sunat. Nampak tak? Tetapi jangan bergantung dengan amal. Bergantung kepada Allah, rahmat Allah Ta'ala. Sebab tu para wali walaupun dia jatuh dalam maksiat, hemah dia kuat juga, iman dia kuat. Dia sama saja dengan Allah Subhanahu Taala. Amal ibadat dia sama, tidak jatuh. Ini tanda kita nak cek, nak kenal orang tu bergantung kepada amal atau bergantung kepada Allah. Cek. Apabila dia jatuh dalam maksiat, tengok dia lemah. Jadi malas nak buat amal ibadat. Kerana kurang harap Allah Ta'ala. Seolah-olah neraka dah tempat aku. Lebih buruk lagi pada tu, masuk putus asa. Akhirnya tinggal terus amal ibadat. Aku buat pun neraka juga. Sudah. Tak gunalah aku buat amal ibadat.
Tak sampai juga. Aku nak kasar nak jadi wali, tak jadi wali juga. Berhentilah amal. Apa? Kecewa. Mari putus asa kan. Ini orang bergantung amal ni. Kalau bergantung dengan Allah Ta'ala, tak ada putus asa. Dia teruskan juga beramal kepada Allah Ta'ala. Sama je hati dia kuat dengan Allah Ta'ala. Sama je. Dia jatuh maksiat ke? Dia sama juga. Harap kepada Allah Ta'ala ke? Takut ke? Seimbang. Ni tempat. Nanti depan kita akan bahas lagi lah. Begitu sekali dulu. Kita tangguh dulu. Tapi ni mukadimah dia nanti ulang balik. Ulang balik. Bukan yang tadi ya. Yang kalam tadi. Yang kalam pertama tu lah. Tu lah kita baca. Wallahu a'lam. Dah. Ada lah, siapa nak dah? Ramai kita ni. Doa seorang. Belum, lama tak dengar lu ni semua. Rindu suara lu. قل ربكم ادعوني استجب لكم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ولا شريعتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا رحمن فاغفر لنا يا رب العالمين أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات والمجاهدين والمجاهدات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا يا الله بالإسلام واختم لنا يا الله بالإيمان واختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبر وقنا عذاب يوم المحشر وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين